Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Safiuddin bin Masduki. Raqmut talib Sifrun Hamsah Isnani Wahid Samaniyatun. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan mengenai hadis ke-7 kitab Riyadhus Shalihin bab yakin dan tawakal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Diperlihatkan padaku berbagai umat, maka saya melihat ada seorang Nabi dan bertanya kepada sekelompok manusia kecil, antara 3 orang sampai 10. Selepas itu, Nabi bertanya kepada seorang lelaki atau 2 orang. Bahkan ada pula seorang Nabi yang tidak disertakan seorang pun. Tiba-tiba diperlihatkan padaku satu kumpulan manusia yang besar. Lalu aku mengira bahawa mereka itu ialah umatku. Lalu dikatakan padaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk suatu sudut. Kemudian aku pun melihatnya. Lalu aku lihat dan tiba-tiba ternampak di situ suatu kelompok umat yang besar. Selanjutnya dikatakan pula kepadaku, kini lihat pula ke ufuk yang lain lagi itu. Tiba-tiba di situ terdapatlah suatu kelompok yang besar. Lalu dikatakan padaku, inilah umatmu. Dan beserta mereka itu ada sejumlah 70,000 orang yang dapat memasuki syurga tanpa dihisap dan terkena seksa. Kemudian Rasulullah SAW bangun dan terus memasuki rumahnya. Orang-orang semua bercakap-cakap mengenai para manusia yang memasuki syurga tanpa dihisap dan tanpa disiksa. Kemudian sebahagian dari sahabat itu ada yang berkata, barangkali mereka itu ialah orang-orang yang telah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Sebahagian lagi berkata, barangkali mereka itu ialah orang-orang yang dilahirkan di zaman sudah munculnya agama Islam, kemudian tidak pernah mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Banyak lagi sebutan dan percakapan mengenai itu dan yang mereka kemukakan. Rasulullah SAW lalu keluar menemui mereka, kemudian bertanya, apakah yang sedang kamu semua percakapkan itu? Para sahabat memberitahu hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang memasuki syurga tanpa hisab dan siksa itu ialah mereka yang tidak pernah memberi pertolongan dan tidak meminta pertolongan dari orang lain kerana hebatnya bertawakal kepada Allah, tidak pula merasa akan memperoleh bahaya kerana adanya burung-burung atau adanya pegangan yang lain, atau ringkasnya meyakini Allah atau kurafat yang sesat, dan pula sama bertawakal kepada Tuhannya. Ukasyah bin Misan al-Asadi kemudian berkata, doakanlah aku ya Rasulullah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk golongan mereka itu yang tanpa dihisab dan disiksa dapat memasuki syurga. Beliau Rasulullah SAW lalu bersabda, engkau berkata, doakanlah aku kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk golongan mereka itu pula. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, permohonan seperti itu telah didahului oleh Ukash. Lafaz Ukasyah dengan mendammah ain serta mensyaddahkan kafnya, tetapi boleh pula kafnya itu diringankan, yakni tidak disyaddahkan lalu dibaca Ukasyah. Namun begitu dengan mensyaddahkan kafnya adalah lebih fasih. Sebenarnya sinopsis hadis ini ialah menjelaskan tentang kaum yang memasuki syurga tanpa dihisab. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang amalan kaum yang memasuki syurga tanpa dihisab. Lalu Rasulullah menjelaskan amalan kaum Nabi terdahulu yang memasuki syurga tanpa dihisab ialah mereka tidak meminta pertolongan jin dan tidak melakukan amalan kurafat. Okey, insya-Allah sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Rahim Amirul bin Rahim Mudin 054082. Hari ini saya akan membentangkan tentang kandungan hadis ini. Yang pertama, tawakal. Tawakal ialah menjandarkan hati kepada Allah SWT untuk memperolehi pelbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya dalam urusan dunia maupun akhirat, selain menyerahkan semua urusan kepadanya. Meyakini sebenar-benar tiada Allah yang memberi penghalang, mendatangkan bahaya dan manfaat kecuali Allah SWT. Yakin kepada Allah SWT. Ummah yang berakidah dan yakin kepada Allah memiliki daya kekuatan untuk memahami sesuatu isu dalam masyarakat
dengan membuat penilaian secara kritis di antara kebenaran dan kepalsuan. Justru sekiranya seseorang itu mempunyai pemikiran yang tidak mempunyai pemikiran yang matang dan berakidah yang tegas, seseorang itu tidak mudah untuk dipesongkan oleh sebarang unsur penyeleweng dan garis panduan Islam yang sebenar. Ummah yang berakidah juga tidak akan bertindak secara progresif dan dinamis dengan melakukan penyelidikan secara perinci terhadap sesuatu isu yang berlaku dalam masyarakat. Ini bermaksud ummah yang berakidah tidak menerima suatu maklumat secara bertaklid kepada mana pihak, kerana Allah SWT menuntut agar mukmin menyelidik sumber maklumat dan tidak mudah menerima apa yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, bersabar atas tujuan. Dalam Al-Quran disebut tidak kurang 70 kali perkataan mengandungi maksud redha. Pada umumnya, ia berkait dengan masalah iman, amal soleh dan kebajikan dan nilai utama yang lainnya. Malah sumber redha itu ialah iman, sehingga semakin kuat dan tebal iman seseorang, semakin mantap redha bersemi dalam jiwanya. Dalam kehidupan Muslim, sikap redha adalah tahap terakhir harus diterima setelah terlebih dahulu berusaha dengan segala kemampuan. Kalau seseorang menghadapi masalah yang perlu memilih antara dua alternatif yang sama kuat, hendaklah dia berhubung dengan Allah SWT dengan melakukan solat istikharah supaya dicondongkan hatinya memilih yang lebih baik. Kalau pilihan atau keputusan itu sudah ada meskipun buruk dan tidak sesuai dengan harapan, dia tetap menerima ketentuan dengan sikap redha. Yang keempat, meminta pertolongan daripada Allah SWT. Sebagai hamba-Nya, orang yang beriman haruslah memohon pertolongan hanya kepada Allah yang Maha Berkuasa. Janganlah kita meminta dengan lain-lain daripada Allah. Hanya Allah berkuasa ke atas segala sesuatu. Dalam ayat ke-60 dalam surah Al-Ghafir, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan perkenankan doa permohonanmu. Sesungguhnya orang yang sombong dan takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Pengajaran hadis yang kita dapat memperolehi daripada hadis ini, setiap orang mukmin hendaklah bertawakal kepada Allah SWT sebagaimana sifat seekor burung, walaupun tidak diberikan akal dan tetapi ia tidak duduk diam sahaja di sarangnya. Ia akan keluar untuk mencari rezeki dan peluang dengan perut yang penuh dengan makanan, kerana yang memberi rezeki adalah Allah SWT. Yang kedua, sifat tawakal akan terhasil daripada adanya iaitu sifatnya khauf, iaitu takut hanya kepada Allah SWT yang disertai keyakinan yang itu dalam setiap waktu dalam keadaan, kerana hakikat sebenar tawakal adalah dengan mengambil sebab-sebab dan usaha demi mencari rezeki. Ketiga, seseorang akan dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab tawakalnya yang penuh dengan sifat keimanan dan khauf, takut kepada Allah SWT. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.